dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan tengok tata bahasa tentang kata nama am, kata nama khas dan kata nama yang mengalami pemajmukan. Biasanya kamu dah pernah dengar kata nama am dan kata nama khas. Kali ini ada tambahan kata nama yang mengalami pemajmukan. Okey, kita tengok apa maksud kata nama am dan kata nama khas. Okey, kata nama am dan kata nama khas, dua-duanya kita bahagikan kepada benda hidup dan benda tak hidup. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada pangkal perkataan. Huruf pertama sahaja yang huruf besar, yang lain huruf kecil. Okey, untuk benda hidup adalah manusia. Contohnya Amran, Liza, Daniel, Siti, Iseng. Okey, untuk benda hidup yang bukan manusia. Yang benda hidup tapi bukan manusia. Contohnya haiwan lah. Haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Kemudian kata nama khas untuk benda tak hidup. Contohnya nama benda, negara, institusi, bangsa, pangkat dan lain-lain. Yang contohnya negara Australia, institusi Universiti Putra Malaysia, Persatuan Bahasa Melayu. Itu adalah kata nama khas. Okey, kita tengok kata nama am untuk benda hidup manusia. Contohnya kakak, nelayan, murid, ayah, ibu, nenek. Yang bukan manusia, contohnya haiwan, pokok, jin, malaikat, itu untuk benda hidup. Okey, untuk benda tak hidup adalah institusi. Contohnya sekolah. Sekolah saja, bukan sekolah menengah kebangsaan Simpang. Kalau sekolah menengah kebangsaan Simpang, itu adalah kata nama khas. Kalau yang kata nama am, sekolah saja. Okey, kemudian bukan institusi, iaitu konkret ataupun abstrak. Kalau konkret, benda yang nyata, jelas, kamu boleh pegang, kamu boleh sentuh. Kerusi, rumah, pen, pensel. Kalau yang abstrak, yang berbilang dan tak berbilang. Yang berbilang boleh dikira. Yang tak berbilang, yang kita tak boleh kira. Tak boleh nampak pun. Okey? Yang berbilang, contohnya pendapat, rancangan. Yang tak berbilang, keadilan, iklim, udara. Okey? Yang penting, cikgu nak kamu jelas dekat sini apa beza kata nama am dan kata nama khas. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya saja. Kata nama am adalah yang umum. Semuanya huruf kecil. Okey, sekarang kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6. Kita akan tengok tajuk pemakanan yang sihat. Okey, aktiviti hari ini kita akan buat kata nama am, kata nama khas dan kata nama yang mengalami pemajmukan berdasarkan bahan yang ada yang disediakan ini. Okey, kemudian kalau boleh cikgu nak kamu bina ayat daripada kata nama yang kamu cari nanti. Mengikut konteks yang betul. Okey? Okey, cuba kita baca petikan ni. Rumah tangga yang sejahtera terbentuk daripada keprihatinan ibu bapa tentang amalan cara hidup sihat dan cergas. Maklumat penjagaan diri dan pemakanan diperoleh daripada beberapa laman sesawang seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri dan Kelab Nutrisi Malaysia. Pemakanan yang seimbang amat penting untuk penjagaan kesihatan. Manusia seharusnya mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi berkhasiat. Pengambilan makanan seimbang dalam diet seharian dapat mengurangkan risiko menghidap beberapa jenis penyakit seperti bara, angin ahmad, darah tinggi, kencing manis, batu karang, obesiti, kolesterol tinggi dan osteoporosis. Okey, itu petikan yang ada dalam buku teks kamu. Cikgu nak kamu cari kata nama am, kata nama khas dan kata nama yang mengalami pemajmukan. Okey, cikgu akan bagi contoh. Macam mana nak kenal pasti kata nama am?
Kata nama am tadi boleh benda hidup dan benda tak hidup. Yang umum. Ibu bapa. Am ke khas? Ibu bapa adalah kata nama am. Lagi, kata nama khas yang mana? Kata nama khas. Kata nama khas, kita tengok dalam petikan ni ada huruf besar kan? Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu kata nama khas. Ada lagi yang lain? Kata nama majmuk. Macam mana kata nama majmuk? Kata nama majmuk, dia kata nama yang dua perkataan tetapi mempunyai satu maksud. Okey, contohnya mana? Ni. Angin Ahmad. Ada dua perkataan. Tapi dua perkataan ni membawa maksud yang sama. Satu saja. Contohnya lagi. Darah tinggi. Darah tinggi satu penyakit. Bukan nak bagi tahu darah tu duduk tempat tinggi. Itu maksudnya kata nama majmuk. Dua kata nama digabungkan menjadi satu kata nama yang lain. Dengan maksud yang lain. Darah tu sebenarnya maksud lain. Tinggi tu sebenarnya maksudnya lain. Tapi bila digabungkan menjadi satu maksud yang lain. Okey, itu maksudnya kata nama majmuk. Okey, cikgu nak nanti kamu cari kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk. Buat dalam satu jadual. Macam contoh yang cikgu bagi ni. Okey, macam ni. Kamu bahagikan kepada 3 bahagian. Kata nama am, kata nama khas, kata nama majmuk. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat bezakan ketiga-tiga ini. Kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk yang mengalami pemajmukan. So, ingat balik tugasan kamu hari ini ada 3. Yang pertama, cikgu nak kamu buat salin tajuk ni dekat indeks di depan buku teks, buku tata bahasa kamu. Okey, dan tulis juga tajuknya lah. Yang kedua, salin nota kata nama yang cikgu bagi tadi. Okey. Yang ketiga, cikgu nak kamu buat latihan cari kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk. Kata nama am ni cikgu nak kamu cari sekurang-kurangnya 6. Okey, termasuk yang ni 6 termasuk penyakit. Kata nama khas cikgu nak kamu cari kurang-kurangnya 3. Termasuk Kementerian Kesihatan 3. Jadi kamu cari lagi 2. Kata nama majmuk cikgu nak kamu cari kurang-kurangnya 5. Termasuk darah tinggi 5. Jadi kamu cari lagi 4. Okey, tugasan tambahan untuk kamu untuk PBB dengan CP yang lebih tinggi. Kalau yang macam ni setakat ni CP 2 je cikgu bagi. Okey, untuk dapat TB 3 dan TB 4, cikgu nak kamu bina ayat. Pilih mana-mana perkataan daripada kata nama am, kata nama khas ataupun kata nama majmuk. Cikgu nak kamu bina 5 ayat daripada 5 perkataan yang berbeza. Okey, satu perkataan satu ayat lah. Bukan satu perkataan 5 ayat. Satu perkataan satu ayat. Contohnya penyakit. Kamu buat ayat tentang penyakit. Ayah saya mengidap penyakit jantung berlubang. Contohnya. Okey. Ibu saya bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu satu ayat. Nenek saya mengidap penyakit darah tinggi. Satu ayat. Itu dah dapat 3 ayat. Okey, itu latihan tambahan untuk kamu. Jadi selesaikan semua ini dalam buku tata bahasa. Okey, kalau ada masalah boleh hubungi cikgu. Sekian, terima kasih.